Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Puan Faridah binti Yang Razali, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh. Yang berbahagia, Prof. Madya Dr. Muhammad Wira bin Muhammad Syafi'i, Penyelaras Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau C3, CGSS University Sains Malaysia. Yang berusaha, Encik Zuhairli Zulkapali, Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Dr. Muhammad Syukri Syafi'i, Wakil Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau C3, CGSS University Sains Malaysia. Puan Nazirah binti Muhammad Nazim, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Jawatan Kuasa Kerja Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity Smart Jiwa, Pegawai Teknikal STEM Kedah, guru-guru pengiring projek, para peserta, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, dengan keizinan darinya, dapat kita bersama-sama dalam majlis pelancaran Festival Teknologi Hijau dan Biodiversity peringkat kebangsaan. Untuk makluman semua, Festival Teknologi Hijau dan Biodiversity peringkat kebangsaan ini adalah hasil paduan kerjasama antara Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Teknologi Hijau C3, CGSS, University Sains Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Yayasan Hijau Malaysia dan Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Festival ini bermaklumat untuk menerapkan elemen teknologi hijau dan biodiversity kepada semua peserta yang menyertai dalam usaha untuk merealisasikan pembudayaan inovasi dan kreativiti, seterusnya menerapkan konsep kelestarian alam dalam kalangan generasi muda. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Saudara Muhammad Nur Hidayat untuk menzahirkan bacaan doa. Dipersilakan. Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini sempena Festival Teknologi Hijau peringkat kebangsaan tahun 2022 bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Engkaulah yang Maha mengetahui. Berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Semoga ianya berjalan lancar hingga ke penghujungnya. Ya Allah, Engkau sinarilah hati-hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, seperti mana Engkau menyinari bumi dengan cahaya mentari-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami nyatakan. Sesungguhnya Engkau terima keuzuran kami. Engkau mengetahui hajat kami. Semoga Engkau memakbulkan permohonan kami. Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami. Justru itu kami mohon keampunan-Mu, Ya Ghaffar, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan. Hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, serta indahkanlah diri kami dengan kesejahteraan, kesihatan, kecerdasan minda, dan jauhkanlah kami daripada bala serta wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan atas bacaan doa itu sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebelum kita ke agenda yang seterusnya, marilah kita hayati tayangan video montaj pertandingan. Sama-sama kita saksikan. Hadirin sekalian, bagi meneruskan agenda majlis kita pada pagi ini, majlis dengan sukacita menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Prof. Madya Dr. Muhammad Wira bin Muhammad Syafi'i, Penyelaras Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau C3 CGSS University Sains Malaysia, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang berusaha Puan Faridah binti Yang Razali, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Encik Zuhairli Zulkapali, Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Dr. Muhammad Syukri Syafi'i, Wakil Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau C3 CGSS University Sains Malaysia, Puan Nazirah binti Muhammad Nazim, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Jawatan Kuasa Kerja Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Pegawai Teknikal STEM Kedah, guru-guru pengiring projek, para peserta, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Yang Maha Berkuasa kerana dengan limpahan rahmat dan kasih sayang serta izinnya, kita diberi ruang dan peluang bersua secara maya bagi menyempurnakan majlis perasmian Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian peringkat kebangsaan bagi tahun 2022. Semoga pertemuan singkat pada pagi ini mampu mengikat tali silaturahim antara kita demi kemenjadian anak-anak generasi pelapis negara. Hadirin yang dirahmati, pertama sekali saya ingin mengucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa selaku tuan rumah kerana telah berjaya memikul dan menyempurnakan tanggungjawab dalam merealisasikan penganjuran program yang cukup signifikan dan berimpak tinggi ini, bertepatan dengan tuntutan negara di dalam merealisasikan gagasan transformasi pendidikan, iaitu untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan berada di dalam kedudukan teratas dunia daripada segi ekonomi, kesejahteraan rakyat dan juga inovasi. Terima kasih juga diucapkan kepada penganjur bersama, iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Yayasan Hijau Malaysia dan pihak C3 USM sendiri kerana telah menyediakan satu platform yang cukup bermakna buat para penyelidik dan saintis muda untuk mempamer dan menyelahkan sifat kreativiti serta kebolehan mereka melalui penghasilan produk inovasi kreatif yang diusahakan. Program seumpama ini dilihat sangat relevan dalam
menyokong agenda inovasi negara seperti yang digariskan dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan tahun 2006 hingga 2010 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025 yang menekankan pembangunan modal insan yang bukan sahaja kreatif dan inovatif, malah memiliki kemahiran berfikir aras tinggi yang amat didambakan dalam melonjakkan nama negara ke mercu kecemerlangan. Terdapat 8 kategori pertandingan bagi sekolah menengah dan sekolah rendah yang telah dibangunkan dan digubal dengan usaha sama Sekretariat Setri bersama pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Yayasan Hijau Malaysia dan guru-guru yang berpengalaman dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa dan guru-guru terpilih lain di negeri Kedah. Antara pertandingan yang telah dibangunkan bagi sekolah menengah ialah inovasi teknologi hijau, gamifikasi teknologi hijau, reka bentuk bandar teknologi hijau, kuis teknologi hijau dan juga kuis STEM biodiversity. Pada peringkat sekolah rendah pula adalah inovasi teknologi hijau, gamifikasi teknologi hijau dan juga kuis kecekapan tenaga. Kesemua kategori pertandingan ini dipertandingkan dalam satu festival yang dikenali sebagai Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian peringkat kebangsaan tahun 2022. Sebagai makluman dan informasi umum kepada para hadirin, pertandingan teknologi hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian ini berlangsung dari 1 Ogos hingga 19 Disember 2022. Tujuannya adalah untuk memberi pendedahan dan menggalakkan budaya reka cipta inovasi berfokuskan elemen teknologi hijau dan biodiversity yang disasarkan kepada murid-murid sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, termasuklah di sekolah-sekolah swasta. Selain bertindak sebagai satu platform kepada mereka di dalam mengetengahkan inovasi, penemuan dan juga reka bentuk mengikut tema yang ditetapkan, pertandingan ini juga bertujuan untuk menggalakkan kreativiti dan percambahan minda dalam menghasilkan inovasi yang dapat diaplikasikan di dalam kehidupan seharian. Kemahiran yang dapat dikembangkan melalui pertandingan ini adalah meliputi penyelesaian masalah, membuat penyelidikan, kreativiti, analisis kritis, kerja berpasukan, komunikasi dan juga literasi digital. Selain itu, projek inovasi teknologi hijau yang dipertandingkan perlu mempunyai satu atau lebih sektor teknologi hijau seperti yang telah digariskan, iaitu sektor bekalan tenaga, sektor bangunan, sektor air dan pengurusan sisa dan sektor pengangkutan, termasuklah juga kategori di bawah biodiversity yang memberi fokus kepada bidang perhutanan, hidupan liar dan juga tenaga lestari. Hadirin yang budiman, objektif Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity dalam secara talian ini adalah untuk memberi kesedaran dalam kalangan murid, guru dan masyarakat umum perihal kepentingan pengetahuan teknologi hijau dan biodiversity secara kesannya kepada kehidupan sejagat, di samping meningkatkan kemahiran membuat penyelidikan serta menggalakkan daya kreativiti dan inovasi dalam kalangan murid-murid untuk menghasilkan produk inovasi yang mesra alam dan mampu mengekalkan khazanah bumi untuk dinikmati oleh generasi yang akan datang. Sesungguhnya, ilmu biodiversity dan penerapan amalan teknologi hijau dalam kehidupan seharian merupakan satu langkah yang amat penting dalam menjamin kualiti hidup yang lebih baik dan pengekalan sumber yang berterusan. Hal ini selaras dengan pembangunan teknologi hijau yang perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi pada masa akan datang. Semoga program seumpama ini mampu menjadi wadah penyebaran maklumat yang terbaik dalam mendidik dan meningkatkan kesedaran generasi muda sejak di bangku sekolah lagi tentang peri pentingnya teknologi hijau dan ilmu biodiversity dalam kehidupan dan cara pengurusan sumber semula jadi yang bijak. Bak kata peribahasa Melayu, melentur buluh
biarlah daripada rebungnya. Hadirin yang dihormati sekalian, sesungguhnya inovasi teknologi hijau dan STEM biodiversity yang cuba diimplementasikan pada hari ini mampu menjadi penanda aras baharu negara yang bukan sahaja menuntut kepada keupayaan penciptaan yang bersifat baharu, unik dan bermanfaat, akan tetapi juga mampu berfungsi sebagai pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat melalui ciptaan-ciptaan yang bersifat mesra alam, tidak mencemarkan dan boleh diperbaharui. Harapan saya, semoga objektif penganjuran pertandingan teknologi hijau dan STEM biodiversity secara dalam talian pada tahun ini berjaya untuk mencapai matlamatnya dan dapat meneruskan kesinambungannya demi kelestarian pembangunan dan kemajuan negara bangsa yang kita cintai ini. Selain dapat memperkembang bakat dan juga kemahiran saintifik anak-anak muda, impak dan outcome yang positif ini diharapkan terus membajai dunia inovasi pendidikan kita sekaligus menyemarakkan lagi bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi di Malaysia, insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya mengakhiri kalam, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua pihak, khususnya Jawatan Kuasa Induk yang telah bekerja keras bagi memastikan kelancaran penganjuran pertandingan teknologi hijau dan STEM biodiversity secara dalam talian pada tahun ini. Andai kata ada terdapat kelemahan dan kekurangan, kami memohon berbanyak-banyak maaf. Sesungguhnya, ini adalah sesuatu yang bersandarkan kepada sifat manusia yang memang tidak bebas daripada melakukan kesilapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Muhammad Wira bin Muhammad Syafi'i atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, kini dijemput yang berusaha Puan Faridah binti Yang Razali, pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Festival Teknologi Hijau dan Biodiversity peringkat kebangsaan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Nazirah binti Muhammad Nazim, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Encik Zuhairli Zulkafli, Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Profesor Madya Dr. Muhammad Wira bin Muhammad Syafi'i, Penyelaras Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau atau CETRI, CGSS University Sains Malaysia, Dr. Muhammad Syukri Syafi'i, Wakil Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau, CETRI, CGSS University Sains Malaysia, Jawatan Kuasa Kerja Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Pegawai Teknikal STEM Kedah, guru-guru pengiring projek, para peserta. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan sekalian. Terlebih dahulu, marilah bersama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, keizinan dan kasih sayangnya, kita semua berpeluang berkumpul mengikat tali ukhuwah pada pagi yang mendamaikan ini, walaupun secara maya bersempena dengan majlis perasmian pelancaran Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian peringkat kebangsaan bagi tahun 2022. Hadirin yang dihormati,
Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak jawatankuasa penganjur atas kesudian mengundang saya untuk bersama-sama dalam majlis yang amat bermakna ini. Syabas dan tahniah kepada seluruh warga Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa selaku tuan rumah kerana telah bekerja keras bagi memastikan Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian Peringkat Kebangsaan 2022 berjaya direalisasikan. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity yang diadakan ini dilihat sangat relevan dalam menyokong agenda inovasi negara sekaligus meningkatkan lagi tahap dan martabat inovasi di Malaysia. Program-program seumpama ini boleh dijadikan sebagai satu daripada platform untuk menyuburkan lagi pembudayaan inovasi dan kreativiti yang menekankan konsep kelestarian alam dalam kalangan anak-anak muda seiring dengan kepesatan teknologi dan kemajuan dunia pada hari ini yang bergerak sepantas kilat. Saya juga percaya bahawa insan-insan yang berkebolehan dan berketerampilan pastinya nanti-nanti peluang keemasan ini untuk mempamerkan dan mengetengahkan produk-produk penciptaan hasil inovasi kreatif yang dijana mereka. Atas dasar tersebut, program-program sebegini perlu diperbanyakkan lagi demi menyahut hasrat dan matlamat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan berada dalam kedudukan teratas dunia dari segi ekonomi. Kesejahteraan rakyat dan inovasi di samping membina kekuatan generasi muda yang merupakan aset utama dan tonggak peneraju pembangunan dan kemajuan negara. Hadirin yang budiman, saya berasa cukup gembira dan bangga atas inisiatif penganjuran program berimpak tinggi seperti ini. Kepekaan masyarakat untuk sama-sama melahirkan generasi muda yang berketerampilan, pantas bertindak dengan persekitaran, utuh penguasaan teknologi berfikiran kreatif, tangkas mengkritis, inovatif, transformatif dan mampu berdaya saing ini memberi petanda yang cukup positif kepada kejayaan dan kemajuan negara kita dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. InsyaAllah, sama-sama kita doakan agar negara kita berpeluang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang hebat di luar sana pada suatu hari nanti. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, besar harapan saya agar program yang memanifestasikan tahap daya fikir, kreativiti dan inovasi yang tinggi ini dapat terus dibudayakan dan disuburkan lagi agar menjadi satu norma dalam kehidupan anak-anak muda pada hari ini. Semoga usaha murni ini dapat terus membajai dunia inovasi pendidikan kita sekaligus menyemarakkan lagi bidang penyelidikan dan pembangunan inovasi khususnya dalam bidang pembangunan kelestarian di Malaysia. Selamat bertanding dan berjuang diucapkan kepada para peserta. Semoga kepelbagaian produk inovasi kreatif yang dihasilkan nanti mampu memberi impak yang besar dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dan dunia sejagat. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2022 anjuran Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Setri USM dan Yayasan Hijau Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Faridah binti Yang Razali atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, pada kali ini terdapat 8 kategori pertandingan bagi sekolah menengah dan sekolah rendah yang bakal dipertandingkan.
Hadirin sekalian, bagi mendapat gambaran yang lebih jelas bagi setiap pertandingan, marilah sama-sama kita hayati perkongsian yang akan disampaikan oleh ketua bagi setiap pertandingan. Hadirin sekalian, sesi pembentangan setiap pertandingan pada hari ini kita mulakan dengan menjemput Puan Nur Salawati binti Ahmad untuk inovasi teknologi hijau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke majlis perasmian Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian Peringkat Kebangsaan 2022. Apa khabar anak-anak pelajar dan guru-guru pembimbing sekalian? Saya Puan Nur Salawati binti Ahmad dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa selaku Jawatankuasa pertandingan ingin menyampaikan maklumat tentang pertandingan inovasi teknologi hijau bagi kategori sekolah menengah dan sekolah rendah. Baiklah, dimulakan dengan pengenalan pertandingan. Pertandingan inovasi teknologi hijau diadakan untuk memberi pendedahan dan menggalakkan budaya reka cipta inovasi berfokuskan teknologi hijau. Pertandingan ini merupakan platform kepada murid-murid sekolah dalam mengetengahkan inovasi, penemuan dan reka bentuk mengikut tema yang ditetapkan. Terdapat 5 objektif pertandingan. Yang pertama, meningkatkan kemahiran membuat penyelidikan serta menggalakkan daya kreativiti dan inovasi dalam menghasilkan produk inovasi teknologi hijau. Yang kedua, menjadi platform kepada peserta sebagai penyumbang idea inovasi serta pengetahuan dalam bidang teknologi hijau untuk menunjukkan kemampuan mereka mencipta dan menghasilkan rekaan baru. Yang ketiga, mewujudkan titik fokus bagi pembangunan dan penggalakan budaya reka cipta dan inovasi teknologi hijau dalam usaha membangunkan produk reka cipta yang kompetitif. Yang keempat, mewujudkan jaringan strategik melalui pendekatan perkongsian bestari iaitu smart partnership sewaktu membangunkan produk inovasi teknologi hijau. Dan yang kelima, menjadi usaha ke arah mempatenkan semua reka cipta dan inovasi teknologi hijau yang dihasilkan oleh peserta. Tema pertandingan, Innovating Technologies Towards Sustainable Tomorrow, atau diterjemahkan seperti berikut: bagi melihat impak inovasi dalam kelestarian bidang teknologi hijau dan penghasilan produk inovasi yang mesra pengguna. Syarat-syarat pertandingan. Kategori sekolah menengah, semua murid sekolah menengah tingkatan 1 hingga 5 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekolah swasta. Bagi kategori sekolah rendah pula, semua murid tahap 2 sekolah rendah tahun 4, 5 dan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekolah swasta. Persamaan bagi kategori sekolah menengah dan sekolah rendah pula. Yang pertama, setiap pasukan diwakili oleh maksimum 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Yang kedua, semua penyertaan hendaklah dibuat atas nama sekolah yang disahkan oleh pengetua atau guru besar sekolah berkenaan. Yang ketiga, setiap sekolah dihadkan bilangan penyertaan sebanyak 5 pasukan sahaja. Yang keempat, ahli pasukan boleh melibatkan gabungan tingkatan atau tahun tetapi mestilah dari sekolah yang sama. Yang kelima, sijil penyertaan disediakan kepada setiap peserta pertandingan. Nama yang tertera pada sijil berdasarkan ejaan sewaktu pendaftaran dalam talian. Yang keenam, pertukaran ahli kumpulan selepas pendaftaran tidak dibenarkan. Dan yang ketujuh, tarikh pembukaan dan penutupan pendaftaran akan dimaklumkan oleh pihak penganjur. Projek inovasi teknologi hijau yang akan dipertandingkan perlu mempunyai satu atau lebih sektor teknologi hijau seperti berikut. Yang pertama, bekalan tenaga. Yang kedua, pengurusan sisa dan air sisa. Yang ketiga, bangunan. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, industri. Yang keenam, pertanian dan perhutanan. Dan yang ketujuh,
teknologi maklumat dan komunikasi. Bagi syarat-syarat pertandingan pula, yang pertama, projek yang dihasilkan mestilah selari dengan tema pertandingan. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam laporan, video dan sesi soal jawab ialah bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sahaja. Yang ketiga, idea projek mestilah daripada janaan idea sendiri dan bukan idea plagiat. Sesuatu reka cipta atau inovasi mestilah bersifat baharu. Bagi projek inovasi yang telah dipertandingkan dan memenangi sebarang anugerah, mesti melakukan pengubahsuaian ke atas projek berkenaan. Yang keempat, penggunaan bahan-bahan terbuang atau kitar semula dalam penghasilan projek adalah sangat digalakkan. Dan yang kelima, adaptasi penambahbaikan idea sedia ada boleh diterima selagi aspek penambahbaikan tersebut merupakan faktor utama hasil kreativiti. Syarat pertandingan yang keenam, idea reka cipta projek mestilah asli dan tidak pernah dikomersial, dipamer atau dimajukan kepada mana-mana sektor pembuatan. Yang ketujuh, penggunaan sebarang perisian komputer adalah dibenarkan selagi sah di sisi Undang-Undang Siber Malaysia. Yang ke-8, penggunaan perisian komputer adalah tanggungjawab peserta dan sebarang kesan negatif adalah tanggungan pasukan yang mengambil bahagian. Yang ke-9, sebarang pelanggaran hak cipta adalah bukan di bawah tanggungjawab penganjur. Ke-10, pertandingan dijalankan secara dalam talian. Peserta perlu menghantar laporan dan video rakaman inovasi sebelum tarikh ditetapkan oleh penganjur. Dan yang ke-11, keputusan panel hakim adalah muktamad. Bagi format video pembentangan pula, yang pertama, durasi pembentangan adalah tidak melebihi 5 minit. Tempoh ini termasuklah montaj persembahan. Yang kedua, hasil karya persembahan hendaklah sesuai untuk dipaparkan dalam segala bentuk media video. Format yang dibenarkan bagi video adalah WMV, MP4 dan MOV. Resolusi video yang ditetapkan adalah Full HD 1080 pixel. Ketiga, video perlu dimuat naik ke laman sesawang YouTube dan perlu ditetapkan kepada mod unlisted sahaja. Video yang dihantar dalam tetapan selain unlisted akan dibatalkan penyertaan secara automatik. Dan yang keempat, hanya guru pembimbing dan peserta sahaja yang dibenarkan untuk memuat naik video. Format laporan projek pula. Peserta hendaklah menyediakan laporan projek berdasarkan format yang berikut. Yang pertama, perlu ada abstrak. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, pernyataan masalah. Yang keempat, hipotesis. Yang kelima, objektif. Dan yang keenam, metodologi. Yang ketujuh, keputusan. Yang ke-8, perbincangan. Yang ke-9, faedah. Yang ke-10, kos dan potensi komersial. Yang ke-11, kesimpulan. Dan yang terakhir, rujukan. Font yang dibenarkan ialah font Arial. Saiz tulisannya ialah 12 dan double spacing. Bagi peringkat pertandingan diringkaskan seperti berikut. Peringkat pertama, tapisan mengikut penganjur. Laporan dan video akan disahkan atau diperiksa oleh pihak penganjur untuk memastikan bahawa pendaftaran memenuhi syarat penyertaan dan prosedur pendaftaran. Peringkat kedua pula, iaitu pusingan awal, menilai berdasarkan laporan dan video. Laporan dan video yang diminta akan dinilai oleh panel hakim. Panel hakim akan menilai dan memilih projek yang memenuhi elemen penilaian. Seterusnya, peringkat yang ketiga iaitu pusingan akhir. 5 pasukan terpilih akan mara ke pusingan akhir untuk sesi soal jawab bersama panel juri.
Sekian dahulu pembentangan saya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang rasmi Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Salawati binti Ahmad. Seterusnya, majlis menjemput Puan Subaidah binti Tera untuk gamifikasi teknologi hijau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid dan semua guru yang mengikuti Majlis Pelancaran Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian Peringkat Kebangsaan 2022. Saya akan membentangkan tentang pertandingan gamifikasi teknologi hijau yang merupakan pertandingan yang melibatkan reka bentuk digital gamifikasi yang seumpamanya dianjurkan dalam festival ini. Ia merupakan satu platform yang dapat menjana kepelbagaian hasil projek gamifikasi daripada murid-murid sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh Malaysia. Objektif pertandingan gamifikasi teknologi hijau yang pertama untuk mencungkil bakat dan potensi murid dalam bidang gamifikasi. Yang kedua, memperkembangkan potensi dan kemahiran menganalisa masalah seterusnya menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran komunikasi dan kemahiran sosial dalam proses pembangunan projek gamifikasi. Yang keempat, mengembangkan kebolehan murid dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ke platform yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, meningkatkan dan mengembangkan minat murid dalam bidang teknologi hijau serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM melalui cabang gamifikasi. Tema pertandingan gamifikasi teknologi hijau ialah pembinaan gamifikasi perlu bertemakan kepada bidang teknologi hijau dan boleh dikaitkan daripada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM. Kita tengok kepada syarat-syarat penyertaan. Yang pertama, terbuka kepada semua murid sekolah rendah tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 dan sekolah menengah tingkatan 1 hingga 5 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga sekolah swasta. Dan setiap pasukan mestilah diwakili oleh maksimum 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Syarat yang ketiga, setiap sekolah dihadkan bilangan penyertaan sebanyak 5 pasukan sahaja dan ahli pasukan boleh melibatkan gabungan tahun ataupun tingkatan tetapi mestilah dari sekolah yang sama. Okey, peringkat pertandingan. Peringkat pertandingan adalah peringkat kebangsaan. Penghantaran projek akan dinilai oleh hakim untuk memilih penyertaan yang terbaik berdasarkan kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Bagi fasa akhir, projek yang terpilih akan dinilai secara sidang video pada tarikh yang akan ditentukan oleh pihak penganjur. Syarat-syarat pertandingan pula. Kita tengok kepada syarat-syarat pertandingan gamifikasi teknologi hijau. Yang pertama, projek yang dihasilkan mestilah selari dengan tema pertandingan. Satu tema sahaja yang dibenarkan untuk satu projek. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris sahaja. Dalam aplikasi, dokumentasi, video dan sesi soal jawab. Dan semua pendaftaran mestilah dibuat melalui dalam talian. Yang kelima, permainan yang dihasilkan mestilah bersifat baharu bagi permainan yang telah dipertandingkan dan memenangi sebarang anugerah mestilah melakukan pengubahsuaian ke atas projek berkenaan. Dan murid diminta untuk membina satu permainan daripada perisian yang sesuai untuk membina permainan bertemakan teknologi hijau. Contohnya, perisian adalah seperti Scratch, MTF Inventor, Gabilab dan sebagainya. Jadi di sini terpulang kepada pasukan masing-masing untuk menggunakan aplikasi bebas. Okey, dan yang ketujuh, permainan yang dibina perlu ada pelbagai peringkat cabaran dan tahap kesukaran supaya ia lebih seronok dimainkan dan dokumen yang perlu dihantar melalui Google Form yang telah disediakan iaitu dokumentasi projek, pautan video YouTube dalam tetapan unlisted dan pautan Google Drive projek gamifikasi yang dihasilkan. Keputusan pada hakim adalah muktamad. Tarikh pertandingan bagi gamifikasi teknologi hijau ialah bermula 15 Ogos 2022 sehingga 30 September 2022. Untuk maklumat lanjut, boleh melayari laman sesama rasmi Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian peringkat kebangsaan.
Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Supaidah binti Tera. Seterusnya, majlis menjemput Puan Jamilah binti Cik Hasin untuk reka bentuk bandar teknologi hijau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru pembimbing dan murid-murid yang berminat menyertai pertandingan dalam Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian peringkat kebangsaan tahun 2022. Saya Puan Jamilah binti Cik Hasin, guru dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, merupakan salah seorang pegawai teknikal bagi pertandingan reka bentuk bandar teknologi hijau. Saya akan menyampaikan taklimat berkaitan pertandingan tersebut. Saya mulakan dengan pengenalan. Pertandingan reka bentuk bandar teknologi hijau terbuka kepada semua murid sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Murid-murid perlu menghasilkan sebuah model bandar terancang yang mengaplikasikan konsep teknologi hijau. Murid-murid perlu membina model bandar dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula sebagai bahan utama model. Model bandar perlu mengikut kesesuaian skala pembinaan. Reka bentuk bandar perlu melibatkan sektor-sektor berikut. Yang pertama, bekalan tenaga. Yang kedua, pengurusan sisa dan air sisa. Yang ketiga, bangunan. Yang keempat, pengangkutan. Yang kelima, industri. Yang keenam, pertanian dan perhutanan. Yang ketujuh, teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Objektif pertandingan: menghasilkan sebuah model bandar terancang dengan mengambil kira sektor-sektor teknologi hijau yang terdapat di dalam sesebuah bandar. Tema pertandingan: kelestarian teknologi hijau dalam pembangunan bandar terancang. Syarat-syarat penyertaan. Yang pertama, penyertaan ini terbuka kepada semua murid tingkatan 1 hingga 5 sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekolah swasta. Yang kedua, setiap pasukan diwakili oleh maksimum 3 orang murid dan seorang guru pembimbing. Yang ketiga, semua penyertaan hendaklah dibuat atas nama sekolah yang disahkan oleh pengetua sekolah berkenaan. Yang keempat, setiap sekolah dihadkan bilangan penyertaan sebanyak 5 pasukan sahaja. Yang kelima, ahli pasukan boleh melibatkan gabungan tingkatan tetapi mestilah dari sekolah yang sama. Yang keenam, sijil penyertaan disediakan kepada setiap peserta pertandingan. Nama yang tertera pada sijil berdasarkan ejaan sewaktu pendaftaran dalam talian. Yang ketujuh, pertukaran ahli kumpulan selepas pendaftaran adalah tidak dibenarkan. Yang kelapan, tarikh pembukaan dan penutupan pendaftaran akan dimaklumkan oleh pihak penganjur di laman sesawang festival. Yang kelima, kaedah pertandingan. Ada 2 peringkat iaitu peringkat awal dan peringkat akhir. Peringkat awal, penghantaran laporan dan rakaman video. Bagi laporan, peserta perlulah menghasilkan laporan bertaip dalam format PDF dan perlu memuat naik ke dalam borang penyertaan yang disediakan oleh penganjur. Bagi rakaman video, pembinaan model dan penjelasan konsep, pembinaan model bandar dan pemasangan komponen serta penjelasan konsep reka bentuk perlu dirakam dan divideokan dalam tempoh tidak melebihi 5 minit. Video perlu dimuat naik ke laman sesawang YouTube dan perlu ditetapkan kepada mod unlisted sahaja. Hanya guru pembimbing dan peserta sahaja dibenarkan untuk memuat naik video. Format yang dibenarkan bagi video adalah WMV, MP4 dan MOV. Resolusi video yang ditetapkan adalah Full HD 1080 pixel. Pautan YouTube perlu diisi ke dalam borang penyertaan yang disediakan oleh penganjur. Bagi peringkat akhir, hanya 5 pasukan terbaik akan dipilih untuk mengikuti sesi soal jawab bersama panel hakim secara langsung dalam talian bagi menentukan pemenang. Syarat-syarat pertandingan. Yang pertama,
Projek yang dihasilkan mestilah selari dengan tema pertandingan. Bahasa yang digunakan dalam laporan, video dan sesi soal jawab ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Setiap pasukan dikehendaki membina model bandar yang mengaplikasikan konsep teknologi hijau yang melibatkan bangunan, pengangkutan, sumber tenaga, pertanian dan perhutanan, pengurusan sisa dan air sisa serta ICT. Model bandar juga perlu mengandungi sekurang-kurangnya satu komponen yang boleh bergerak. Sumber tenaga yang dibenarkan untuk komponen bergerak hanya menggunakan bateri sahaja. Bahan kitar semula untuk tujuan pembinaan model adalah diwajibkan. Bahan-bahan pertandingan tidak akan disediakan oleh pihak penganjur. Semua peralatan dan bahan akan ditanggung oleh sekolah masing-masing. Pembentangan dan laporan bertaib boleh digunakan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sahaja. Bagi pembinaan model, yang pertama, pembinaan model mestilah mengikut kesesuaian skala yang ditentukan oleh pasukan masing-masing. Yang kedua, saiz binaan tidak boleh melebihi 70 cm lebar, 105 cm panjang dan 30 cm tinggi, termasuk semua bahan sokongan binaan sama ada bahan yang digantung di bawah atau di atas meja, dan komponen luar semua ukuran hendaklah ditunjuk dan dijelaskan dalam rakaman video. Pemotongan markah akan dibuat sebanyak 1 markah bagi setiap 1 cm sekiranya melebihi ukuran yang ditetapkan di dalam perkara 6.7 perkara 2. Penjanaan sumber tenaga elektrik mestilah dari model pembinaan sendiri, iaitu ditaringkas terdiri daripada bateri, sekering, suis, wire dan lampu LED, mentol atau motor sahaja. Tidak boleh menggunakan bekalan elektrik dari luar seperti sambungan suis atau power bank. Penggunaan audio sebagai komponen model adalah tidak dibenarkan. Format menyediakan laporan projek mestilah menggunakan font Arial, saiz tulisan 12 dan double spacing serta perlu mengandungi yang pertama, muka hadapan iaitu logo sekolah, tajuk, senarai ahli pasukan. Yang kedua, isi kandungan mengandungi pengenalan projek. Projek itu dari segi lakaran, senarai bahan, gambar model yang telah siap dibina. Yang ketiga, rujukan. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Pembahagian pemarkahan terbahagi kepada 3 kriteria. Yang pertama, model sebanyak 52%. Yang kedua, pembentangan sebanyak 36%. Dan yang ketiga, laporan sebanyak 12%. Kriteria penilaian dari segi model, yang pertama dilihat dari segi reka bentuk, iaitu reka bentuk bandar, perkhidmatan dan infrastruktur bandar, jaringan bandar, kesepadanan model dengan tema persoalan. Dari segi pembinaan, iaitu dari segi kualiti dan skala, dilihat dari segi mutu kerja, penampilan model, kesesuaian skala, dan dari segi pembinaan iaitu bahan dan komponen bergerak, pembinaan yang berinovasi dari segi bahan dan teknik, komponen bergerak yang berinovasi dan berkualiti, penggunaan bahan kitar semula. Dari segi penilaian model iaitu bandar teknologi hijau yang terancang, penyelesaian yang inovasi terhadap tema persoalan dan juga keberkesanan model. Kriteria penilaian dari segi pembantangan. Yang pertama, pengetahuan iaitu dari segi reka bentuk dan ciri-ciri bandar teknologi hijau, teknologi yang digunakan dalam bandar teknologi hijau, perbincangan tema persoalan dan kejuruteraan dan proses mereka bentuk. Bagi kemahiran penyampaian iaitu kandungan pembentangan, kemahiran pembentangan, model sebagai alat demonstrasi dan kerjasama semasa pembentangan dan sesi soal jawab. Dari segi penilaian pembentangan iaitu kefahaman tentang reka bentuk dan ciri-ciri bandar teknologi hijau, kefahaman tentang kejuruteraan, teknologi dan inovasi. Penilaian laporan.
Laporan yang lengkap adalah seperti terkandung di dalam syarat pertandingan 6.10. Sampai di sini saja taklimat saya pada hari ini. Sekiranya guru-guru pembimbing dan murid-murid masih belum jelas dengan syarat-syarat pertandingan, bolehlah merujuk modul aktiviti yang telah dimuat naik di laman sesawang Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Jamilah binti Cik Hasin. Seterusnya, mazin menjemput Puan Chiu Suli untuk kuis teknologi hijau sekolah menengah dan kuis kecekapan tenaga sekolah rendah. Dipersilakan. Hai cikgu-cikgu dan murid-murid yang bersama kami pada hari ini. Saya Cikgu Chiu Suli, merupakan pegawai teknikal STEM Negeri Kedah. Hari ini hendak berkongsi kepada anda tentang pertandingan kuis di dalam Festival Teknologi Hijau secara dalam tarian peringkat kebangsaan. Terdapat dua kategori untuk kuis pertandingan ini, iaitu kuis kecekapan tenaga adalah untuk sekolah rendah, manakala untuk sekolah menengah adalah kuis teknologi hijau. Okey, sekarang kita akan tengok kepada pengenalan kepada kuis pertandingan ini. Okey, kuis ini adalah dalam talian yang menguji tahap kecekapan IQ dan pengetahuan para murid. Manakala kuis ini juga memberi peluang kepada murid-murid untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang teknologi hijau. Sekarang kita tengok pula objektif kepada kuis pertandingan ini. Yang pertama, iaitu adalah untuk memberi kesedaran kepada murid, guru dan masyarakat mengenai kepentingan pengetahuan tentang teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Yang kedua pula, untuk menerapkan dan memperkasakan ilmu teknologi hijau dalam diri setiap peserta. Yang seterusnya adalah menguji ketajaman, kebolehan dan keupayaan minda murid dalam bidang teknologi hijau. Yang terakhir sekali adalah untuk memberi pendedahan secara langsung dan meningkatkan minat murid dalam bidang teknologi hijau. Sekarang pula, kita tengok kepada syarat-syarat penyertaan untuk kuis ini. Untuk sekolah rendah, terbuka kepada murid yang tahap 2, iaitu murid tahun 4 hingga tahun 6. Manakala untuk kategori sekolah menengah, terbuka kepada murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Yang di bawah KPM dan sekolah swasta juga boleh menyertai kuis ini. Penyertaan adalah melalui pautan Google Form. Untuk murid-murid yang hendak menjawab kuis, kamu hendaklah mengikut hari dan masa yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Waktu pertandingan adalah berdasarkan Malaysia Standard Time, iaitu mst.sirim.my. Okey, pastikan semua maklumat yang diisi dalam Google Form adalah tepat. Sistem akan ditutup tepat pada masa yang dimaklumkan nanti. Okey, sekarang pula kita tengok kepada maklumat pertandingan. Di dalam untuk bilangan soalan, kuis, pertandingan untuk sekolah rendah adalah 40 soalan, manakala untuk sekolah menengah adalah 50 soalan. Masa untuk kedua-dua kategori ini adalah 60 minit sahaja. Untuk markah minimum untuk mendapatkan sijil penyertaan, sekolah rendah adalah 50%, sama juga dengan sekolah menengah. Untuk murid-murid yang hendak mendapat sijil pencapaian, anda hendaklah memperoleh markah yang paling tertinggi dan juga terpantas. Kamu akan dapat piala dan sijil untuk 5 yang terbaik sahaja. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Puan Chiu Suli. Seterusnya, mazin menjemput Dr. Syukri bin Syafi'i untuk kuis STEM Biodiversity. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang berminat menyertai Festival Teknologi Hijau dan STEM Biodiversity secara dalam talian peringkat kebangsaan anjuran Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa Smart Jiwa. Saya Dr. Muhammad Syukri Syafi'i daripada Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau CGSH Universiti Sains Malaysia, merupakan salah seorang panel penggubal bagi kuis STEM Biodiversity yang dipertandingkan. Jadi, apakah STEM Biodiversity? STEM merujuk kepada sains, teknologi, engineering dan matematik, manakala Biodiversity merupakan kepelbagaian benda hidup yang merangkumi haiwan, tumbuh-tumbuhan, pokok, ekosistem yang turut memberi sumber kepada kita seperti makanan, air, ubat-ubatan
yang menjadi keperluan kepada hidup kita seharian. Jadi dalam konteks ini, STEM Biodiversity yang cuba dipertengahkan adalah di mana kita akan cuba menggunakan konsep sains dan teknologi bagi pemeliharaan biodiversity yang kini semakin terancam. Secara pengenalannya, kuis STEM Biodiversity ini merujuk kepada Dasar Kebahagiaan Biologi Kebangsaan 2016-2025, dibentuk bagi menyediakan hala tuju dan rangka kerja dalam memelihara kepelbagaian biologi dan penggunaan secara mampan bagi menghadapi cabaran yang semakin kompleks kini dan masa hadapan. Jadi, pertandingan kuis STEM Biodiversity merupakan kuis dalam talian yang menguji tahap kecekapan IQ murid dan pengetahuan kepada murid tentang konsep sains dan teknologi bagi kepelbagaian hidupan di bumi, merangkumi flora dan fauna, bermula daripada gen, ekosistem dalam semua bentuk dan semua interaksinya. Bagi objektif pula, kita akan cuba untuk menerapkan dan memperkasakan ilmu STEM Biodiversity dalam diri setiap peserta. Seterusnya, kita juga akan menguji ketajaman, kebolehan dan keupayaan minda murid dalam bidang STEM Biodiversity selaras dengan kurikulum sekolah sedia ada. Yang ketiganya, kita akan memberi kesedaran dalam kalangan murid mengenai kepentingan dan pengetahuan tentang biodiversity dalam kehidupan seharian. Dan objektif yang terakhirnya adalah untuk mengembangkan bakat dan potensi murid selaras dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Bagi syarat penyertaan pula, penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah menengah, iaitu daripada tingkatan 1 hingga 5 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan semua sekolah swasta. Semua murid perlu mengakses pautan Google Form yang disediakan oleh pihak penganjur pada hari pertandingan untuk menyertai kuis. Murid-murid yang memastikan semua maklumat yang diberi semasa pengisian Google Form adalah tepat, pengelola berhak untuk menolak mana-mana penyertaan yang tidak lengkap. Soalan kuis adalah berdasarkan maklumat yang terdapat di 2 siri webinar yang akan dijalankan di capaian saluran YouTube. Setiap siri webinar akan melibatkan 2 topik oleh 2 penceramah selama 45 minit setiap seorang. Murid-murid perlu menjawab mengikut hari dan masa yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Waktu dan masa pertandingan adalah berdasarkan Malaysian Standard Time yang diasaskan oleh National Meteorology Institute of Malaysia yang dirujuk di pautan https://mst.sirim.my. Murid-murid perlu menjawab soalan secara dalam talian dengan keupayaan sendiri. Sistem akan ditutup tepat pada masa yang dimaklumkan. Murid-murid perlu menghantar jawapan sebelum masa tamat dan digalakkan untuk menghantar sejurus selesai menjawab. Okey, keunikan bagi kuis STEM Biodiversity kali ini, kita akan menyediakan topik siri webinar yang di mana kalau boleh dilihat di skrin sebelah saya, terdapat 4 orang pakar daripada Universiti Malaysia yang akan memberi pengetahuan tentang STEM Biodiversity kepada murid-murid sekalian. Jika lihat di jadual tersebut, penceramah pertama ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Sayuti Hassan yang merupakan Timbalan Pengarah Pusat Kurikular dan Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kelestarian Global USM, akan membentangkan tajuk siri webinar yang bertajuk Konsep Pembangunan Lestari, iaitu tarikh ialah pada 2 November 2022, Rabu, pada masa 10.30 pagi hingga 11.15 pagi. Penceramah kedua pula adalah Dr. Nur Adilina Muhammad Akib, Timbalan Pengarah Pusat Kajian Kelestarian Global USM. Ceramah yang akan diberikan ialah Pengekalan Biodiversity, Kunci Kesejahteraan Sejagat. Turut akan dibentangkan pada 2 November 2022, hari Rabu, bermula pada pukul 11.15 pagi sehingga 12 tengah hari. Bagi siri kedua pula, penceramah pertama ialah Encik Muhammad Abdul Muin Muhammad Akil, Pegawai Sains Kanan Pusat Kajian Kelestarian Global, yang akan membentangkan tajuk Kekebudayaan Hidupan Liar dan Alam Semula Jadi di Malaysia. Tarikh ialah pada 7 November 2022, Isnin, bermula pada jam 10.30 pagi sehingga 11.15 pagi.
dan akan disusuli oleh Profesor Madya Dr. Mardiana Idayu Ahmad, iaitu Timbalan Dekan Pusat Pengajian Teknologi Industri USM, yang akan membentangkan tajuk Tenaga Lestari pada 7 November 2022 Isnin bermula pada 11.15 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Walau bagaimanapun, sebarang pindaan adalah tertakluk kepada pihak penganjur dan akan dimaklumkan. Jadi, tarikh tentatif kuis STEM University akan dijalankan adalah pada 19 hari bulan November 2022, hari Sabtu, jam 10 pagi sehingga 11 pagi. Bagi maklumat pertandingan pula, bilangan soalan adalah sebanyak 50 soalan sahaja. Tempoh masa menjawab kuis adalah selama 60 minit sahaja. Murid-murid perlu menjawab dalam masa yang ditetapkan. Masa pertandingan akan dimaklumkan kemudian oleh pihak penganjur. Murid digalakkan untuk menghantar penyertaan semasa pertandingan seawal mungkin untuk mengelakkan kesesakan dalam talian pada saat-saat akhir. Markah minimum untuk kelayakan penerimaan sijil penyertaan adalah 40%. Sijil pencapaian akan diberikan kepada 5 murid yang memperolehi markah yang tertinggi dan terpantas semasa menjawab kuis. Nama yang tertera pada sijil adalah berdasarkan ejaan semasa pengisian maklumat diri dalam Google Form pada hari pertandingan. Keputusan penolak adalah muktamad. Maklumat am sebarang pindaan adalah terpakluk kepada pihak penganjur. Oleh yang demikian, selamat berjaya dan selamat menyertai kuis STEM University. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syukri bin Syafi'i. Hadirin sekalian, berakhirnya perkongsian daripada Dr. Syukri bin Syafi'i sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Semoga festival ini dapat memberikan input yang bermakna buat semua yang menyertainya dan diharap juga festival ini akan berlangsung dengan jayanya seperti mana yang direncana. Sebelum mengundurkan diri, saya selaku pengendali majlis pada hari ini ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan sepanjang mengacarakan majlis pada hari ini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.